Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Banjir di Pantai Timur pada tahun 2014. Dimulai dengan sahabat saya, Arif Zulfakar. Seterusnya saya akan menceritakan dari aspek sinopsis kajian. Secara umumnya, bencana alam merupakan aturan alam yang tidak dapat lagi untuk kita elakkan. Namun, ianya dapat diatasi sebaik mungkin dengan melakukan persediaan yang rapi serta untuk meminimalkan kesan daripada bencana alam tersebut. Antara bencana alam yang kerap kali menimpa Malaysia adalah banjir ataupun musim tengkujuh. Musim tengkujuh merupakan bencana alam yang akan membawa kepada kerugian dalam skala yang besar, sama ada dari segi nyawa, harta benda maupun infrastruktur. Justru dalam kajian ini, kami akan melakukan dan mengkaji beberapa penerangan mengenai kes kajian secara terperinci mengenai negeri Kelantan dan negeri-negeri Pantai Timur yang lain yang terlibat dengan banjir besar yang berlaku pada tahun 2014. Seterusnya, kajian ini juga adalah untuk menumpukan kepada beberapa faktor banjir besar pada tahun 2014. Dan pada akhir kajian ini, kami akan menyenaraikan beberapa penyelesaian kes serta carangan penambahbaikan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada tujuan kajian. Tujuan kajian ini terdiri daripada 3 aspek utama. Yang pertama, untuk mengkaji banjir besar yang melanda Pantai Timur, terutamanya negeri Kelantan. Yang kedua, untuk mengkaji faktor yang menyebabkan banjir besar ini berlaku. Dan yang terakhirnya adalah untuk mencari inisiatif, solusi dan penyelesaian serta untuk mencadangkan penambahbaikan bagi mengatasi banjir besar ini daripada terus berleluasa. Baiklah, yang terakhirnya kita akan beralih kepada isu dan teori yang berkaitan dengan banjir besar yang berlaku pada tahun 2014 terutama bagi negeri Kelantan. Baiklah, untuk isu dan teori yang berkaitan ini terdiri daripada 4 item utama. Yang pertama, banjir besar ini berlaku disebabkan oleh hakisan tanah. Yang kedua, disebabkan oleh hujan lebat secara berterusan. Yang ketiga, disebabkan oleh kekurangan kawasan tadahan hujan. Dan yang terakhirnya, banjir besar pada tahun 2014 ini berlaku disebabkan oleh sistem perparitan serta saliran dan infrastruktur yang semakin tidak terancang yang melanda Malaysia. Saya akan menerangkan kajian kes secara terperinci mengenai banjir di Pantai Timur pada tahun 2014. Kita sedia maklum mengetahui bahawa pada penghujung bulan Disember tahun 2014 menjadi sejarah paling buruk di negara Malaysia. Negeri yang terlibat ialah negeri Kelantan, negeri Pahang dan negeri Terengganu. Mangsa yang paling ramai yang terjejas di negeri Kelantan seramai 15,624 mangsa. Bilangan mangsa meningkat dari hari ke hari. Di Pahang pula, seramai 1,038 mangsa meningkat pada keesokan harinya kepada 1,586 orang. Di Terengganu pula, mangsa meningkat dari 7,567 orang kepada 8,595 orang. Hujan lebat tanpa henti selama 3 hari berturut-turut. Di Kelantan, jumlah mangsa meningkat dari 1,628 mangsa kepada 7,565 mangsa di Pasir Mas pada waktu pagi. Paras air sungai di Tambatan Diraja Kota Baru dilaporkan berada pada paras bahaya pada 5.34 meter. Okey, baiklah, di Pahang pula, Ketua Polis Daerah Kuantan berkata pusat pemindahan baharu telah dibuka lagi pada jam 11 malam untuk mangsa banjir disebabkan rumah mereka terjejas dengan banjir bagi menempatkan 48 orang keluarga. Seterusnya, 5 lagi pusat pemindahan akan dibuka di Pahang yang beroperasi di SMK Pandan untuk menempatkan 883 mangsa. Laluan utama juga ditutup di KM 16 Jalan Kuantan, Sungai Lembing disebabkan kenaikan air. Di Terengganu pula, keadaan banjir 5 buah daerah tak berubah tetapi jumlah mangsa meningkat. Menurut portal Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Terengganu, daerah Hulu Terengganu mencatatkan bilangan mangsa paling ramai seramai 3,066 orang yang melibatkan 949 keluarga. Bacaan paras air sungai juga di Sungai Marang di Pengkalan Berangan Marang berada daerah Hulu Terengganu mencatatkan bilangan mangsa paling ramai seramai 3,066 orang yang melibatkan 949 keluarga. Bacaan paras air sungai juga di Sungai Marang di Pengkalan Berangan Marang berada di kedudukan 3 meter di tahap bahaya. Okey, baiklah, seterusnya saya akan paskan kepada kawan
Kawan saya akan membentangkan penyelesaian kes. Saya mendatangkan 6 jalan penyelesaian, iaitu yang pertama ialah pihak MKN, iaitu Majlis Keselamatan Negara selaku pihak yang berwajib mestilah meningkatkan lagi keupayaan sistem pengurusan banjir ke arah yang lebih sistematik dan stabil bagi meminimumkan risiko bencana alam yang berlaku walaupun tidak dapat dielakkan. Sistem pengurusan banjir mestilah menumpukan pada masalah yang dihadapi oleh mangsa banjir, bantuan banjir, rakaian sosial dan strategi pengawalan banjir yang lebih efektif dan sebagainya. Yang kedua, inisiatif kerajaan dan NGO yang berkaitan perlulah membantu meningkatkan aspek daya tahan kepada mangsa banjir supaya mereka lebih bersedia dari segi fizikal dan mental dalam menjaga keselamatan diri dan dapat beradaptasi dalam situasi yang sukar sebelum, semasa dan selepas banjir itu berlaku. Yang ketiga, pihak kerajaan juga perlulah mempunyai pengetahuan meramal ketinggian paras air banjir melalui taburan hujan sebelum, semasa dan selepas ianya berlaku bagi memudahkan sistem pengurusan banjir dijalankan. Yang keempat ialah pihak kerajaan memberikan bantuan banjir kepada masyarakat dengan menyimpan dan mengagihkan stok makanan yang mencukupi sebelum, semasa dan selepas banjir itu berlaku dan menyediakan rumah-rumah bagi mereka yang terjejas banjir. Yang kelima ialah pihak kerajaan juga mestilah mempunyai sokongan ekonomi yang stabil seperti kewangan dan mempunyai penentapan semula penduduk dan membuat penentapan semula kepada penduduk yang terjejas banjir ke tempat yang lebih tinggi dan selamat bagi mengurangkan perkara yang tidak diingini berlaku di masa hadapan. Akhir sekali, pihak kerajaan juga perlulah mendidik masyarakat supaya sentiasa positif dalam menghadapi cabaran bencana alam, khususnya banjir yang berlaku ini, supaya mereka sentiasa menjaga kelestarian alam dan dididik untuk mengetahui apakah yang perlu dilakukan ketika banjir. Sekian daripada saya. InsyaAllah, saya akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan kes. Antara penyelesaian yang boleh dilakukan dalam menangani masalah banjir ini, antaranya ialah yang pertama, mengadakan sistem peparitan yang cekap. Hal ini kerana sistem peparitan merupakan laluan utama yang penting bagi menyalurkan air yang berlebihan daripada memenuhi sesuatu kawasan. Yang kedua, mengadakan kolam takungan. Yang ketiga pula, mewujudkan tangki mengepam banjir. Yang keempat, pembinaan empang mengawasi banjir. Usaha ini telah dilaksanakan oleh beberapa negara luar seperti Jepun, Australia dan beberapa negara lain lagi. Dan yang kelima pula, setiap kawasan yang sering terlibat dengan kejadian banjir perlulah mengusahakan program penanaman pokok secara teratur. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan akan menyerap dan meresap air ke bawah tanah. Dalam menangani masalah banjir yang sering berlaku di pantai timur, pengurusan banjir adalah perkara utama yang perlu dititik beratkan. Pengurusan banjir merangkumi semua pihak dalam merancang, membangunkan dan menguruskan lembangan saliran. Oleh yang demikian, pengurusan lembangan saliran perlu dilaksanakan di peringkat akar umbi. Pembangunan yang terancang perlulah mempunyai hubung kait dalam menjaga alam sekitar. Akhir sekali, pengurusan ini memerlukan kesungguhan dan kesedaran daripada semua pihak tanpa adanya kepentingan pihak tertentu. Sekian daripada saya. Kesimpulan kajian kes banjir di Pantai Timur pada tahun 2014. Apa yang kumpulan kami dapat simpulkan daripada kajian ini ialah banjir membawa kepada kerosakan harta benda. Banjir juga mengakibatkan gangguan kepada kehidupan sosial manusia. Ia merubah aspek persekitaran fizikal penduduk dan kualiti kehidupan manusia. Banjir menyebabkan kesan sosial, pindahan penduduk, ekonomi, kesihatan dan perubahan suasana dalam kalangan penduduk. Persediaan dalam kalangan penduduk yang memilih kawasan lembangan saliran perlu sentiasa peka dengan sebarang kemungkinan dan risiko, terutama pada musim hujan ataupun musim tengkujuh. Pihak pengurusan dan penduduk setempat juga perlu bekerjasama agar kerugian harta dan kehilangan nyawa dapat dielakkan setiap kali berlakunya musim tengkujuh. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami bagi mata pelajaran ekologi global dan pembangunan lestari, yang mana pembentangan ini telah dibentangi oleh
Ahmad Arif Aiman bin Muhammad Razwan, Muhammad Hilmi bin Zakaria, Muhammad Syahmin bin Muhammad Saleh, Muhammad Arif Zulfaka bin Ilyas, Nur Akilah Husna binti Muhammad Herman dan juga saya sendiri Muhammad Akmal bin Nur Rizwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.